Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'. Saya berdoa kepada Allah agar Allah Ta'ala memberikan taufik, hidayat, rahmat dan keampunannya kepada kita semua, khususnya mereka yang sempat untuk bersama-sama dengan saya dalam pengkongsian tentang kehidupan pelantikan khalifah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kewafatan mereka semua. Kita sentiasa juga berdoa agar Allah Ta'ala menemukan kita dengan mereka semua, bahkan dihimpunkan bersama-sama dengan mereka insya-Allah di dalam syurganya. Saudara muslimin muslimat sekalian, semalam kita sampai kepada cerita tentang kesediaan Saidina Umar Al-Khattab untuk menggantikan beliau ataupun memberi ruang kepada orang yang akan menggantikan beliau. Hanya adakah Saidina Umar akan mencalonkan seorang sahaja di kalangan mereka ataupun tidak? Persoalan inilah yang membuatkan Hafsah yang juga anak Saidina Umar Al-Khattab, saudara kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhum, berkata, "Alimtu anna abaka lan yastakhlifa khalifatan min ba'dih." Aku yakin bahawa ayah engkau tidak sekali-kali akan mencadangkan seorang khalifah selepasnya. Abdullah bin Umar berkata kepada kakaknya, "Ma kana liyaf'alu dhalik." Memang dia tidak akan melakukan demikian. Kata Sayyidatuna Hafsah, "Bala, bahkan sesungguhnya dia perlu lakukan." Abdullah pun berkata, "Aku bersumpah dengan nama Allah untuk aku berbicara tentang khalifah yang akan menggantikannya bersama dengan Sayyidina Umar." Fadhahabtu ilaihi, aku pun pergilah menemui Sayyidina Umar, ayahku. Wahibtu an ukallimah, aku merasa gerun kerana kehebatan Sayyidina Umar untuk berbicara dengannya. Wa kuntu ka'annani ahmilu jabalan, aku seolah-olah ketika itu sedang memikul gunung yang besar. Berat nak beritahu ni, kerana hebatnya Sayyidina Umar, ayahnya. Fasa'alani an halin nas, ayahku bertanya kepadaku tentang keadaan orang ramai. Fa'akhbartuhu, aku pun menceritakan kepada Amirul Mukminin tentang keadaan orang ramai. Aku pun berkata kepada Sayyidina Umar, "Inni sami'tu an-nas yaquluna maqalatan fa'alaitu an aqulaha lak." Sesungguhnya aku mendengar orang ramai sedang berkata dengan suatu perkataan, dan aku lebih cenderung untuk berkata tentang persoalan ini kepadamu. Mereka menyangka bahawa engkau tidak akan memilih seorang khalifah selepasmu bagi menggantikanmu. Ya abati, kata Abdullah bin Umar, wahai ayahku yang aku kasihi, lau talabta qayyima ardika liqabilak,
kalau engkau meminta penjaga tanahmu supaya datang menemuimu, alam takum tuhibbu an yastakhlifa syakhsan makanahu asna ghiyabihi 'anil ardi hatta yarji'a ilaiha. Adakah kamu suka, adakah tidak kamu suka untuk menggantikan seseorang mengambil tempat lelaki yang menjaga tanahmu ketika ketiadaannya dalam menjaga tanah itu, sehinggalah penjaga tanah yang pertama tadi pulang menjaga tanah itu semula. Suatu ungkapan perbandingan yang sangat hebat, kerana Saidina Abbas, Saidina Abdullah bin Umar memang seorang yang alim. Dia kata, kalau kamu ada seorang penjaga kebun, kamu panggil penjaga kebun itu, sepanjang penjaga kebun yang pertama itu tiada, adakah engkau akan ganti pekebun lain, penjaga kebun yang lain? Adakah akan ganti orang lain? Kata Saidina Umar, bala, ya, sudah tentu akan aku cari pekebun lain untuk menggantikan kehilangan dan ketiadaan pekebun yang pertama. Kata Abdullah bin Umar, wahai ayahku yang aku kasihi, ara'aita law talabta ra'il ghanamika liyuqabilak. Apa pandanganmu kalau engkau meminta penjaga kambingmu supaya datang menemuimu? Alam takum tuhibbu an yastakhlifa rajulan hatta yarji'a ila ghanamik. Tidakkah engkau suka untuk menggantikan seorang lelaki lain untuk menjaga kambing-kambingmu sehinggalah penjaga kambing yang pertama ini pulang untuk memelihara kambing? Dah penjaga kambingmu yang pertama ni tak ada, mesti kamu cari orang lain untuk jaga kambingmu. Penjaga yang pertama tak ada. Jawab Saidina Umar, bala, ya. Suatu perbandingan yang hebat. Qultu, Abdullah bin Umar terus berkata, wahai ayahku, famadha taqulullah, apa yang engkau hendak bercakap dengan Allah nanti? Idza laqaitahu, apabila engkau bertemu dengan dia, walam tastakhlif khalifatan ala ibadih, sedangkan engkau tidak memilih seorang pengganti bagai khalifah selepas hamba di kalangan hamba-hambamu ini. Kalau kamu mati, kamu tak pilih khalifah, kamu bertemu dengan Tuhan, Tuhan tanya, mu nak jawab macam mana? Fa'asabathu ka'abatun. Kesedihan yang amat sangat berlaku pada Saidina Umar menimpa dirinya. Saidina Umar sedih yang amat dahsyat, kerana dia sedar dia akan bertemu dengan Tuhannya. Di waktu yang sama dia sedang menghadapi kesakitan tikaman. Summa nakasa ra'sahu tawilan, kemudian dia tunduk kepalanya begitu lama. Summa rafa'a ra'sah, kemudian dia angkat kepala dia. Wa qala li, Umar bin Al-Khattab Amirul Mukminin berkata kepada Abdullah bin Umar, Inna Allah Ta'ala hafizun li hadzal din. Sesungguhnya Allah Ta'ala akan jaga agama ini. Wa ayyul amrayni fa'altu istikhlaf wa adamah fali fihi sunnah. Di antara dua perkara yang aku perlu lakukan, sama ada memilih seorang pengganti selepasku ataupun tidak, bagiku padanya sunnah, adanya jalan ikutan yang pernah dilakukan sebelum ini. Illam astakhlif, jika aku tidak memilih penggantiku, sesungguhnya Nabi SAW tidak memilih penggantinya. Wa in astakhlif, jika aku memilih pengganti,
sesungguhnya Abu Bakar telah memilih pengganti selepasnya. Dua-dua ni sunnah belaka. Nabi buat, Sayyidina Abu Bakar buat. Qala Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar pun terus berkata, fa'alimtu annahu lam ya'dila ahadan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Urusan ini tidak boleh menyamakan seseorang pun dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku yakin urusan pemilihan ini tidak ada sesuatu pun yang boleh membandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu lan yastakhlifa khalifatan min ba'dih. Memang Nabi tidak sekali-kali akan memilih pengganti selepas dia. Nabi tak akan pilih. Selesai perbualan antara seorang ayah dengan anaknya. Pada hari yang berikutnya, Sa'id bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu masuk bertemu dengan Sayyidina Umar. Sa'id bin Zaid salah seorang di antara kaum kerabat Sayyidina Umar, daripada Banu Adi, daripada keluarga Adi. Dia salah seorang di kalangan 10 orang sahabat Nabi yang dijanji dan dijamin syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa dia? Sa'id bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Faqala lahu, Sa'id bin Zaid berkata, wahai Amiral Mu'minin, law ashirta bi rajulin minan nas fa'innahum qad i'tamanuk. Kalau engkau menunjukkan dengan seorang lelaki di kalangan orang ramai, maka sesungguhnya mereka akan menerima amanah engkau ini. Wahai Amirul Mukminin, tunjuklah. Orang ramai akan terima sesiapa yang engkau tunjuk itu dengan penuh amanah. Sayyidina Umar berkata kepada keluarganya, iaitu Sa'id bin Zaid, qad ra'aitu min ashabi harsan sayyi'ah. Sesungguhnya aku melihat di kalangan sahabat-sahabatku sikap kesungguhan yang tidak baik, ketamakan yang tidak bagus tentang urusan pemerintahan. Aku tengok ini satu sifat yang tidak bagus, kata Sayyidina Umar. Bercakap tentang siapa nak jadi pemimpin, siapa nak jadi pemimpin. Wa inni sa'aj'alul khilafata ila as-sahabati sittah alladhi tuwaffiya Rasulullah wa huwa anhum radin. Sesungguhnya aku akan jadikan pemilihan khalifah ini kepada sahabat aku yang 6 yang Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dalam keadaan Nabi merestui 6 orang ini. Walau adrakani ahadu hadaini ar-rajulaini, kalau salah seorang di antara dua lelaki ini sempat menemuiku, wa baqiya hayyan, salah seorang di antara dua orang ini masih hidup, lastakhlaftuhu, aku akan lantik salah seorang di antara dua orang ini menjadi khalifah, wa wathaqtu bih, kerana aku yakin dengan salah seorang di antara dua orang ni. Wa ja'altu hadzal amra ilaihi, aku akan jadikan urusan pemerintahan ini kepadanya. Dua orang. Siapa? Yang pertama Salim Muwalla Abi Huzaifah. Salim Muwalla Abi Huzaifah. Salim seorang hamba, tetapi salah seorang di kalangan sahabat Nabi yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu mahu mempelajari Al-Quran, belajarlah daripada 4 orang. Salah seorang di antara 4 orang iaitu Salim Muwalla Abi Huzaifah. Beliau menjadi imam kepada orang-orang yang muhajirin di Masjid Quba sebelum ketibaan Nabi ke Yathrib, ke Madinah Al-Munawwarah. Salim seorang sahabat Nabi yang mati dalam peperangan Yamamah berhadapan dengan golongan murtad di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Kata Sayyidina Umar, kalau Salim hidup, aku akan latih dia. Yang kedua, Abu Ubaidah Ibnul Jarrah, seorang sahabat Nabi yang kedua. Kata Sayyidina Umar, kalau dia ni sempat hidup di zaman aku ni, aku mati, aku akan cadang dia menjadi khalifah.
Wa in sa'alani rabbi an Abi Ubaidah, jika Tuhanku bertanya kepadaku tentang Abu Ubaidah, aku akan berkata, aku mendengar nabimu wahai Tuhan pernah berkata, innahu aminu hadhil ummah. Abu Ubaidah ibnul Jarrah merupakan amin, bendahari yang sangat jujur di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in sa'alani rabbi an Salim, jika Tuhanku bertanya kepadaku tentang Salim, kenapa aku memang berniat untuk memilihnya sebagai khalifah kalau dia hidup? Kerana aku akan berkata kepada Tuhan, aku mendengar nabimu wahai Tuhan pernah berkata, inna Salim syadidul hubbi lillah. Salim adalah seorang yang sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kedua-duanya sudah wafat, tidak lagi boleh dilantik menjadi khalifah. Maka aku serahkan kepimpinan pelantikan khalifah ini kepada 6 orang di kalangan mereka yang dijanjikan syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada hari yang berikutnya, sekelompok di kalangan sahabat Nabi datang bertemu dengan Sayyidina Umar. Bersama di antara mereka seorang sahabat namanya Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu. Mughirah bin Syu'bah berkata kepada Sayyidina Umar, istakhlif Abdullah ibn Umar. Wahai Amirul Mukminin, pilihlah penggantimu Abdullah bin Umar. Pilihlah yang menggantikanmu anakmu. Pilih dia. Sayyidina Umar terus berkata, Qatalakallah, Qatalakallah. Satu kalimah yang sepatutnya tidak boleh disebut. Kerana Qatalakallah, asal dia maknanya Allah Ta'ala akan menghancurkan engkau, Allah Ta'ala akan melaknat engkau. Tapi adakah itu ucapan yang dimaksudkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab? Tidak. Maksud Sayyidina Umar, jangan bercakap begitu, kerana percakapan begitu yang membuatkan Allah Ta'ala melaknat engkau dan kita semua. Jangan. Tujuannya untuk menghalang, memberi pandangan seumpama itu dan melantik anaknya sebagai khalifah. Keengganannya, kemarahannya untuk memberi cadangan begitu sehingga Sayyidina Umar melahirkan suatu kata-kata yang zahirnya tidak layak disebut. Qatalakallah, Allah Ta'ala memerangimu, Allah Ta'ala melaknatmu. Tetapi dibenarkan tujuan dia untuk menegaskan agar jangan bercakap begitu. Wallahi, demi Allah, kata Sayyidina Umar, ma aradta bihadha wajah Allah. Demi Allah, engkau sebenarnya tidak berkehendak berasaskan cadangan ini redha Allah. Tidak. Wallahi, tidak. La hajata lana fi umurikum. Tidak ada keperluan untuk keluarga kami dalam urusan kamu semua. Wallahi ma hamadtul khilafah. Demi Allah, aku tidak pernah memuji tentang jawatan khilafah ini. Li'aghraba fiha, untuk aku penuh minat. Li ahadim min ahli baiti, untuk aku serahkan kepada seorang di kalangan ahli keluargaku. Tidak. Aku tidak pernah berminat dan berniat untuk menyerahkan jawatan kepada seorang di kalangan ahli keluargaku. In kanatil khilafatu khairan, meskipun pelantikan khalifah ini baik, faqad asabna minhu, kami telah merasainya. Wa in kanat syarran, jika pegang jawatan khalifah ini buruk, fa bihasbi ali Umar an yuhasaba minhum rajulun wahid. Cukuplah di kalangan keluarga Sayyidina Umar dihitung di antara mereka seorang saja. Cukuplah aku, seorang saja aku, cukup itu. Janganlah orang lain. Wa yas'alahullah, dan Allah Ta'ala akan bertanya lelaki yang sedang dipertanggungjawabkan ini, an amri ummati Muhammadin, tentang urusan kepimpinan umat Nabi Muhammad. Aku akan ditanya. Aku seorang, biarlah keluarga aku cukuplah ditanya tentang urusan orang ramai ini. Aku tidak berniat, aku tidak berminat keluargaku memegang jawatan seumpama. Wa ja'ala Umar, mulalah Sayyidina Umar
amral khilafah syura, menjadikan urusan pelantikan khalifah secara syura, secara bermusyawarah antara 6 orang sahabat Nabi yang dijanjikan syurga, yang Rasulullah redha kepada mereka ketika Nabi wafat. Mereka yang pertama Osman bin Affan, yang kedua Ali bin Abi Talib, yang ketiga Abdul Rahman bin Auf, yang keempat Sa' bin Abi Waqqas, yang kelima Talha bin Ubaidillah, yang keenam Az-Zubair bin Al-Awwam. 6 orang. Kata Sayyidina Umar, pilih 6 orang ni, panggil 6 orang ni, pilihlah salah seorang di antara mereka. Bermusyawarahlah. Walam yaj'al fihim as-sabi', kamu jangan jadikan di antara 6 orang ni yang ketujuh. Al-Mubashshar, yang dijanjikan syurga juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana hayyan, adalah dia masih hidup. Yang ketujuh jangan. Ada 7 orang di kalangan sahabat Nabi yang dijanjikan syurga yang masih hidup. Dia 10 orang. 10 orang. Dah mati Sayyidina Abu Bakar. Yang sakit Sayyidina Umar. Yang ketujuh di antaranya ialah Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid. Dia hidup tapi jangan masuk dia dalam mesyuarat. Kenapa? Li'annahu min Bani Adi, kerana dia di keluarga ahli keluarga Adi, di kalangan ahli keluarga Sayyidina Umar. Ada hubungan keturunan dengannya. Min aqaribi Umar, di kalangan kaum kerabat Umar. Wa kana Umar radhiyallahu ta'ala anhu harisan ala ib'adil imarah an aqaribi. Sayyidina Umar sangat bersungguh-sungguh untuk menjauhkan perjawatan kepimpinan ini daripada kaum kerabat dia. Ma'anna fihim man huwa ahlul laha, sedangkan ada di antara mereka yang layak untuk memegang perjawatan. Tengok layak. Orang kita kadang-kadang tak. Dia tak. Tengok ayah dia orang besar, anak dia nak ambil. Kadang-kadang anak dia tak layak pun. Orang lain ramai lagi yang layak, ambil anak dia. Sebab apa? Anak dia wakil rakyat dulu. Anak dia menteri besar dulu. Anak dia SQ dulu. Anak dia Perdana Menteri dulu. Anak dia menteri-menteri. Pilih anak. Sedangkan anak dia tu layak ataupun tidak kerana glamour ayah dia. Ni zaman sekarang. Sayyidina Umar kata tidak. Walaupun ahli keluarga ku layak sekalipun, tidak. Orang zaman sekarang tidak. Tengok kadang-kadang ayah dia hebat, tok guru, ayah dia ustaz, ayah dia SQ. Tak semestinya ayah dia hebat, anak-anak hebat. Dan inilah kebimbangan yang ada pada Sayyidina Umar Al-Khattab. Faha huwa yarfadu listikhlaf ibnihi Abdullah. Sayyidina Umar, inilah dia keengganannya untuk menggalah ganti khalifah, memilih anaknya Abdullah bin Umar. Wa huwa yub'idu qaribahu, dia juga menjauhkan kaum kerabat dia Sa'id bin Zaid daripada senarai ahli-ahli mesyuarat yang dicalonkan untuk menjadi khalifah. 6 orang ahli mesyuarat, salah seorang ni boleh dipilih. 6 orang ni boleh pilih 6 orang. Sayyidina Umar pun memilihlah kelompok yang dicalonkan untuk menjadi khilafah. 6 orang ni. Tak kala 6 orang ini masuk bertemu dengan Sayyidina Umar, Sayyidina Umar pun berkata kepada mereka, Inni nazartu lakum fi amrin nas. Sesungguhnya aku sedang melihat dan memerhati untuk kamu tentang urusan orang ramai. Falam ajid 'indan nasi shiqaqan. Aku tidak mendapati di sisi orang ramai perbalahan sekarang. Orang ramai tak balah sekarang. Fa in kana shiqaqan fa huwa fikum. Kalau berlaku perbalahan itu berlaku pada zaman kamu. Zaman aku tak balah sekarang. Zaman aku tidak berbalah manusia, tak berpecah manusia. Summa qala, Sayyidina Umar terus berkata, Inna qawmakum yu'ammirun ahada thalathatin minkum. Sesungguhnya orang ramai di kalangan kamu mencadangkan
untuk menjadi pemimpin salah seorang di antara 3 orang di kalangan kamu. Orang ramai kata Saidina Umar, nampak yang layak menjadi khalifah 3 orang. Saidina Osman, Ali, Abdul Rahman bin Auf, 3 orang. Kemudian Saidina Umar pun summa nazara ila Aliyin. Saidina Umar tengok pada Saidina Ali. Faqala lahu, Saidina Umar kata kepada Saidina Ali, in wallita syai'an min umuril muslimin, jika engkau dilantik memegang urusan orang Islam, fala tahmilanna bani Hashim ala riqabin nas, jangan kamu menanggung Bani Hashim mengatasi tengkok-tengkok orang ramai. Jangan lebih Bani Hashim daripada orang lain, wahai Ali. Summa nazara ila Uthman, kemudian Saidina Umar melihat kepada Saidina Uthman. Tengok Saidina Uthman. Faqala lahu, kata pada Saidina Uthman, in wallita syai'an min umuril muslimin, jika engkau dilantik memegang urusan daripada orang Islam, fala tahmilanna bani Umayyah ala riqabin nas, jangan engkau membebankan Bani Umayyah mengatasi orang ramai. Mengakak, membawa Bani Umayyah lebih daripada tekuk orang lain. Kemudian tengok pada Abdul Rahman bin Auf, Saidina Umar pun berkata, wa in kunta ala syai'in min umuril muslimin ya Abdul Rahman, wahai Abdul Rahman, jika engkau dilantik dan jika engkau berada memegang sedikit daripada urusan orang Islam ini, fala tahmilanna, jangan engkau menanggung zawi qarabatika, ahli keluargamu mengatasi orang ramai, diri orang ramai, keperluan orang ramai. Kemudian Saidina Umar pun berkata, yajtami'u haula as-sittah, 6 orang ini perlu bertemu, liyakhtaru min bainihim rajulan, untuk pilih salah seorang di antara mereka menjadi khalifah. Wa yahduru Abdullah bin Umar, dalam 6 orang tu Abdullah bin Umar mesti hadir. Wa laysa lahu min al-amri syai'un, tetapi tidak ada hak baginya sedikit pun dalam urusan pemerintahan ni. Dia hadir, tapi jangan pilih dia, dia tak layak. Faqala Umar, Saidina Umar terus berkata, in wallaitum Sa' bin Abi Waqqas fahuwa dhak, jika kamu milih Sa' bin Abi Waqqas, itulah dia layak menjadi khalifah. Wa illa, jika engkau tidak bercadang untuk memilihnya, falyastashirhul khalifah, maka hendaklah engkau meminta pandangannya bersama dengan khalifah. Minta pandangan dia. Fa inni lam a'zilhu an ajzin wala khiyanah, semenjak di zamanku aku tidak pernah memecatnya daripada mana-mana jawatan, sama ada dia lemah ataupun kerana khianatnya. Tak ada, aku tak pernah pecat dia. Dia pegang seorang sifat yang baik, pemimpin yang baik. Saidina Umar pun memberi nasihat, yusalli fikum Suhaib bin Sinan, hendaklah menjadi imam sembahyang kamu semua Suhaib bin Sinan, muwalla badi Jada'an, iaitu Suhaib Ar-Rumi, dalam tempoh 3 hari ini. Dalam tempoh 3 hari nak memilih khalifah, kamu tak layak jadi imam semua, yang layak jadi imamnya Suhaib bin Sinan. Begitulah mafhumnya. Saidina Umar pun berkata kepada Abi Talhah Al-Ansari, kun fi 50, hendaklah engkau bersama dengan 50 orang di kalangan kaummu Ansar. Kaum kamu yang Ansar, wahai Abu Talhah, kamu himpun 50 orang bersama dengan 6 orang yang menjadi ahli-ahli mesyuarat ni. 6 orang ahli mesyuarat ni, kemudian kamu cari 50 orang, fa innahum sawfa yajtami'una fi baitin 3 ayyam, mereka berhimpun di rumah orang yang sedang mesyuarat itu 3 hari. Jaga rumah 50 orang ni, jaga rumah. Liyakhtaru min bainihim wahidan, supaya mereka memilih salah seorang di antara mereka 6 orang ni. Faqama anta wa ashabukal khamsun ala babil bait,
kau dan 50 orang yang lain duduk depan pintu rumah tu, jaga pintu rumah tu 3 hari. Wala tatruk ahadan yadkhulu alaihim, jangan serahkan, jangan biarkan seseorang pun masuk rumah tu. Orang lain tak boleh masuk, 6 orang je duduk dalam. Wala tatrukhum yamdil yawm ath-thali hatta yu'ammiru ahadahum, jangan engkau lepaskan mereka keluar daripada rumah itu pada hari yang ketiga sehinggalah mereka telah bersedia memilih salah seorang di kalangan mereka menjadi pemimpin. Jaga rumah itu 3 hari. Waqala, mana-mana rumah. Waqala al-Miqdad bin Aswad, Sayyidina Umar berkata kepada Miqdad bin Aswad, seorang panglima perang semenjak di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun ala ru'usi ahli syura sittah salasata ayyam, engkau wahai Miqdad berdirilah melihat 6 orang ahli musyawarah ini dalam tempoh 3 hari. Fa in radiya 5 minhum rajulan, jika 5 orang ahli musyawarah ini bersetuju memilih salah seorang di antara mereka, wa aba wahidun, seorang itu enggan menerimanya, fashdah ra'sahu bisayf, pacung kepala hak yang seorang yang tidak mahu menerima keputusan 5 orang. Wahai Miqdad, hak seorang tak setuju tu pacung dia. Wa in ittafaqa minhum arba'atun, di antara 6 orang itu 4 orang telah bersepakat, faradau rajulan, bersetuju memilih seorang di antara 4 orang mereka, wa abathnan, tiba-tiba 2 orang ni enggan, fadrib ru'usahuma bisayf, pacung leher 2 orang itu dengan pedang. Wa in radiya thalathatun rajulan minhum, jika 3 orang bersetuju untuk memilih seorang di antara mereka, wa radiya thalathatun rajulan akhar, 3 orang yang lain ni pula bersetuju memilih lelaki yang lain. 3 orang, 3 orang. Yang ni pilih lain, hak ni pilih hak lain. Macam mana nak buat? Fahakimu Abdullah bin Umar, ketika itu hendaklah kamu memilih untuk menjadi hakim yang menentukannya ialah Abdullah bin Umar. Fa ayyul fariqaini, di antara 2 kelompok itu telah diputuskan oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, liyakhtaru rajulan minhum, untuk mereka pilih seorang di antara mereka. Fa in lam yardau bi hukmi Abdullah bin Umar, jika mereka tak setuju juga dengan keputusan yang dibuat oleh Abdullah bin Umar, fakunu, hendaklah kamu bersama dengan orang, dengan kumpulan. Di antara 2 kumpulan tu, di antara 2 kumpulan itu kamu kena tengok kumpulan mana yang ada bersama dengan mereka Abdurrahman bin Auf. Waqtulul akharin in rafadu, kamu bunuhlah yang lain jika mereka tidak setuju juga apa yang telah disepakati oleh orang ramai. Di antara 2 kelompok ni tidak setuju dengan keputusan Abdullah bin Umar, tiba-tiba tanya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman pilih orang tu, kena setuju dengan apa yang dipilih oleh Abdurrahman bin Auf. Yang lain tak setuju, tinggalkan, bunuh yang tidak setuju dengan Abdurrahman bin Auf. Fa in intahatil ayyamu thalathah, jika 3 hari itu selesai, waja'al yawmur rabi', tiba-tiba datang hari yang keempat, walam yakhtaru rajulan minhum, dalam keadaan mereka tidak lagi memilih seorang di antara mereka khalifah, faqtulu sittata jami'an, bunuh belaka 6 orang ni, bunuh belaka 6 orang. Kata Sayyidina Umar kepada Miqdad bin Aswad, bunuh belaka 6 orang, tak boleh pilih salah seorang di antara mereka. Wa awsa Umar, terus Sayyidina Umar memberi wasiat kepada khalifah yang akan menjadi khalifah selepasnya dengan katanya, usil khalifata min ba'di, aku nak memberi pesanan kepada khalifah selepasku, salah seorang di antara 6 orang, bil muhajirin wal awwalin, bil muhajirin al awwalin, dengan golongan orang-orang yang berhijrah di peringkat awal. An ya'rifa lahum haqqahum, hendaklah khalifah mengetahui hak-hak mereka.
wa yahfadha lahum hurmatahum, kena jaga kehormatan golongan muhajirin di peringkat awal ini, kena jaga mereka, hak mereka, kehormatan mereka. Wa usihi bil ansari khairan, aku juga memberi pesanan kepada khalifah yang akan menggantiku dengan golongan ansar, buatlah kebaikan pada mereka. Fahumul ladzina tabawwa'u ad-dara wal imana min qablihim, kerana golongan ansar ini golongan yang bersedia menyediakan negeri ini untuk kita semua, wal imana min qablihim, dan iman sebelum mereka, sebelum orang-orang yang berhijrah. An yaqbila min mahsinihim, terimakanlah segala kebaikan mereka. Wa ya'fu an masiihim, maafkanlah segala kesilapan dan keburukan mereka. Maafkanlah. Aku memberi pesanan kepada khalifah yang menggantiku tentang penduduk-penduduk yang ada di negara-negara lain, buatlah kebaikan. Fa innahum ridul Islam, kerana mereka menolong Islam. Wajubatul mal, mereka membayar cukai-cukai harta benda. Wa ghaizul adu, mereka bermusuh dengan musuh, mereka memusuh dan barah kepada musuh. Wa alla ya'khudha minhum illa fadlahum, jangan ambil daripada mereka melainkan lebihan daripada mereka. An ridain, daripada restu mereka. 3 golongan. Golongan yang keempat, wa usihi bil arabi khairan, aku memberi nasihat tentang buat baik kepada golongan bangsa Arab dan Badui. Fa innahum aslul Arab, kerana mereka adalah keturunan yang asal bangsa Arab. Wa maddatul Islam, mereka adalah unsur yang utama pada Islam. An ya'khudha min hawashi amwalihim, bahawa khalifah akan mengambil di tepi-tepi harta mereka. Wa turadda ala fuqaraihim, daripada lebihan-lebihan harta mereka diserahkan dan diberikan kepada orang-orang miskin. 4. Wa usihi bi ahli dhimmah, aku memberi nasihat kepada orang yang menjadi khalifah selepasku tentang golongan yang bukan Islam, yang bernaung di bawah kerajaan Islam ini, yang digelar ahlu dhimmah. Dhimmatillah, mereka berada di bawah jagaan Allah. Wa dhimmati Rasulillah, penjagaan yang ditetapkan oleh Rasulullah. An yufiya lahum bi ahdihim, hendaklah engkau tunaikan bagi mereka janji mereka. Wa an yuqatila min waraihim, hendaklah engkau memerangi jika mereka melanggar janji mereka. Wa la yukallafu illa taqatahum, jangan engkau membebankan mereka melainkan dengan keupayaan yang ada pada mereka. 5 golongan ini ada dalam negara yang diperintah oleh khalifah selepasku, jaga 5 golongan ni, kata Sayyidina Umar. Begitulah mafhum daripada wasiat dan nasihatnya. Sayyidina Umar pun menyusung urusan pemimpin ini pada hari-hari yang berikut, iaitu hari semenjak daripada dia ditikam, iaitu hari Rabu 26 Zulhijjah 23 Hijrah. Berterusanglah Umar hidup 3 hari, iaitu hari Khamis. Dia ditikam hari Rabu, dia terus lagi hidup hari Khamis, hari Jumaat, hari Sabtu. Wa kana yusalli bil muslimin fi hadhihi al-ayyam Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, sepanjang 3 hari mengimamkan sembahyang orang ramai ialah Suhaib Ar-Rumi. Sayyidina Umar pun wafat pada malam Ahad, Sabtu malam. Malam Ahad Sayyidina Umar meninggal dunia. Besok hari keempat, Sayyidina Umar wafat pada malam hari Ahad, bulan hari pertama, bulan Muharram tahun 24 Hijrah. Sayyidina Umar juga telah memberi nasihat kepada anaknya sebelum beliau meninggal dunia dengan katanya, ya bunayya, wahai anakku yang aku kasihi, idza hadarat wafati, bila tibanya kewafatanku, faharifni, palingkan diriku, wa wajjahni nahwal qiblah, dan hadapkan diriku ke arah kiblat. Wada' yadaka al-yumna ala jabini
wa yadakal yusra ala dhukni, letakkan tangan kananmu di atas dahiku, dan letakkanlah tangan kirimu di bawah daguku. Buat macam ni, pegang, paling menghadap kiblat. Fa idza mittu, apabila aku mati, fa aghmid ainayya, engkau tutuplah dua mataku. Waqtasidu fi kafani, bersederhanalah dalam kafanku. Fa innahu in yakun li 'indallahi khair, jika bagiku kebaikan di sisi Allah, abdalani khairan minhu, dia akan gantikan kafan, pakaian yang lebih baik untukku. Wa in kuntu ala ghairi dhalik, jika aku berada lain daripada itu, salabani, dia akan mencabut kafan ini. Fa asra'a salbi, dia cabutnya dengan secepat-cepatnya. Tak pada pakai kafan pun, kalau Tuhan nak cabut juga. Waqtasidu fi hufrati, bersederhanalah engkau menggali lubang kuburku. Fa innahu in yakun li 'indallahi khair, jika ada bagiku kebaikan di sisi Allah, wassa'ali fiha madda basari, nescaya Allah akan memperluaskan kuburku ini seluas mata pandanganku. Wa in kuntu ala ghairi dhalik, jika aku berada lain daripada itu, dayyaqaha alayya, dia akan sempitkan kuburku, hatta takhtalifa adla'i, sehingga bersilang tulang rusukku, kata Sayyidina Umar. Wala takhrujanna ma'a janazati imra'atun, jangan biarkan, jangan sekali-kali keluar bersama dengan tu seorang perempuan pun. Jangan keluar bersama dengan jenazahku seorang perempuan pun. Wala tuzakkuni bima laysa fiyya, jangan engkau memberikan cadangan dan sokongan-sokongan yang baik terhadap diriku yang tidak ada padaku. Jangan cerita. Fa innallahu a'lamu bi, kerana Allah lebih mengetahui tentangku. Wa idza kharajtum bi, apabila kamu keluar bersama denganku, wahai anakku yang kukasihi, fa asri'u fil masyri, percepatkan perjalanan ini. Fa innahu in yakun li 'indallahi khair, jika ada kebaikan bagiku di sisi Allah, qaddamtumuni ila ma huwa khairul li, kamu telah mendahulukan bagiku sesuatu yang baik untukku. Wa in kuntu ala ghairi dhalik, jika aku berada lain daripada itu, tidak baik bagiku, alqaitum an liqabikum syarra, engkau campakkan aku daripada tekak-tekak kamu satu keburukan yang kamu menanggungnya. Kamu boleh selamat daripada tanggung benda jahat, benda buruk. Allah tawadaknya Sayyidina Umar Al-Khattab. Wa dakhalat alaihi qabla wafatihi bisa'atin ibnatuhu Hafsah ummul mu'minin. Sebelum kewafatan Amirul Mukminin Sayyidina Umar, masuk bertemu dengan Sayyidina Umar beberapa jam, beberapa ketika sebelum itu, anak perempuannya yang dikasihinya, Hafsah ummul mu'minin. Bersama dengan Hafsah, beberapa orang perempuan datang bersama dengan Hafsah. Fabakaina indahu, perempuan dan Hafsah menangis bila melihat Sayyidina Umar yang dalam keadaan nazak. Summa kharajna, semua orang perempuan pun keluar. Masuk orang lelaki di kalangan orang yang beriman melihat Sayyidina Umar. Wa qad akhbarana Uthman anil lahazatil akhirah, Sayyidina Uthman menceritakan kepada kita semua detik-detik terakhir daripada kehidupan Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala. Wa dhalika indama dakhala alaihi lailatul ahad, demikian itu ketika mana Sayyidina Uthman masuk bertemu dengan Sayyidina Umar malam Ahad. Kata Sayyidina Umar, kata Sayyidina Uthman, ana akhirukum ahdan bi Umar, aku orang yang paling akhir temu janji dengan Umar. Aku orang yang paling akhir sekali temu janji dengan Umar. Dakhaltu alaihi, aku masuk bertemu dengan Sayyidina Umar, kata Sayyidina Uthman. Wa ra'suhu fi hijr ibnihi Abdullah, kepala Sayyidina Umar berada di pangkuan anak lelakinya Abdullah.
Faqala libnihi, Sayyidina Umar berkata kepada anaknya, "Da' khaddi 'alal ard." Wahai anakku, letak pipiku di atas tanah. Faqala lahu ibnuhu, anak Sayyidina Umar terus berkata kepada Sayyidina Umar, "Wahal fakhizayya wal ardu illa sawa." Tidakkah dua pahaku ini dan pipimu dan bumi ini, tidakkah dua pahaku ini dan bumi sama sahaja, illa sawa, melainkan sama aja. Pipi, letak pipi di atas pahaku ke ataupun atas tanah serupa je. Qala lahu, Sayyidina Umar dengan tegas berkata kepada anak, "Da' khadayya 'alal ard." Letak pipiku di atas bumi ini. Falamma wada'a khaddahu 'alal ard, tak kala anaknya meletakkan pipi Sayyidina Umar di bumi, di tanah, kata Osman, aku mendengarnya berkata, "Waili wa waila ummi." Celakanya ku dan celaka ibuku jika Tuhan tidak mengampuniku, wahai Tuhanku. Summa fadat nafsuhu wa kharajat ruhuhu. Kemudian keluarlah nafasnya dan keluarlah ruhnya, radhiyallahu ta'ala anhu. Wafatlah Sayyidina Umar pada malam Ahad, dimandikan oleh anaknya dengan air dan bidara, kemudian dikafankannya pada 3 pakaian, dan bersiaplah dia untuk disembahyangkan. Tak kala orang ramai sembahyang subuh, lepas sembahyang subuh, bawa jenazah Sayyidina Umar pada hari Ahad waktu subuh di masjid. Orang ramai pun sembahyang jenazah Sayyidina Umar, diimamkan oleh sembahyang itu Suhaib Ar-Rumi, imam yang dilantik oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Summa humila ila baiti Aisyah. Kemudian jenazah Sayyidina Umar dibawa ke rumah Aisyah. Abdullah pun berdiri di hadapan pintu rumah Hafs Aisyah. Wa sallama ala Aisyah, beri salam pada Aisyah. Summa sta'dana, kemudian minta izin. Wa qala laha, dan berkata kepada Aisyah, Umar yasta'dinu, Umar minta izin kepada engkau wahai Ummul Mukminin Aisyah. Qalat adkhiluh, Aisyah berkata, masukkan dia, bawa dia masuk ke dalam. Wa anzalahu fi qabrih, dibawa jenazah Sayyidina Umar dan diletakkan di kuburnya oleh anaknya Abdullah, Sayyidina Osman, Sa'id bin Zaid, Abdul Rahman bin Auf. 4 orang ni bawa jenazah Sayyidina Umar, letak dalam tempat kubur yang hendak dikebumikannya. Dan kubur Sayyidina Umar di sisi 2 kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mana kubur Abu Bakar di sisi 2 bahu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam erti kata lain, Nabi di bawah daripada bahu letak Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Di bawah dekat dengan kaki diletakkan Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhum. Kata Aisyah, ma ziltu ada'u khimari, aku biasanya duduk dalam rumah tu, berterusanlah aku ada'u khimari, meletakkan purdahku, wa atakhaffafu fi thiyabi, aku merengang-rengang je pakaianku. Aku duduk dalam rumah tu ada 2 kubur. Walaupun aku duduk dalam rumah tu, aku biasanya tak pakai ada purdah dan aku pakai pakaian biasa saja. Kerana apa? Kerana di dalam kubur, di dalam rumahku ada 2 kubur. 2 kubur itu milik isteriku, milik suamiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan milik ayahku Abu Bakar As-Siddiq. Tapi tak kala dikubumikan Sayyidina Umar Al-Khattab di sisi 2 orang kubur ini, sirtu atafhadhu fi thiyabi, aku mula menjaga-jaga pakaianku, li'anna Umar ma'ahuma, kerana sekarang Sayyidina Umar sudah bersama dengan mereka berdua. Kira mati dah, tapi itulah jaganya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Wa kana umur Umar, Sayyidina Umar,
usia Saidina Umar ketika beliau wafat umur 63 tahun, sebagaimana umur wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu taala an Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab wa ardahu. Insyaallah kita akan sambung bagaimana pelantikan Saidina Utsman sebagai khalifah menggantikan Saidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.